Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Anda bersama saya Naila Huda. Dan saya Hakim Rahman. Hari ini macam mana raya? Hari Raya kedua, saya rasa dah puas dah kot kita makan. Hari kedua ni kita dah boleh fikir makan sihat sikit kot. Hakim macam mana? Nak sihat ke nak sedap? Itulah dilema dia. Tapi tak apalah. Apa-apa pun raya ni setahun sekali nak makan-makanlah apa pun. Yang penting bersederhana. Apa-apa benda kita buat pun bersederhana juga sebenarnya, Naila. Apa pun sebenarnya it's not apa orang kata mutually exclusive. Kita ada dua pilihan dan anda boleh cuba dapatkan juadah raya, juadah tradisional di D1 by Chef Wan di Bangsa Shopping Centre. Kita berada di D1 by Chef Wan, Bangsa Shopping Centre BSC. Untuk Hari Raya Aidilfitri kedua ini, untuk kita rasa juga juadah di sini dan kita memeriahkan suasana di bandar kerana kita tahu tentunya ramai yang mengambil peluang untuk balik ke kampung, tetapi kita berada di bandar kali ini. Orang Hakim, bandar? Hakim tak balik kampung tahun ni? Saya tak tahu lagi lah. Sebab saya dulu ada pasang niat. Saya tak nak balik kampung kalau tak ada pasangan. Tapi tak apalah kan. InsyaAllah ada peluang nanti. Ada. Okey. Okey, nanti kita melihat ke tempat lain pula. Okey, anyway, mungkin anda bersantai-santai dengan keluarga di rumah ketika ini. Bila ahli keluarga ni sampai datang kan, lama tak jumpa, macam-macam benda cerita. Dan benda diorang biasa cerita macam saya kalau jumpa pakcik saya. Dia tanya, bila nak sign borang parti ni sekian-sekian je. Jadi politik pula. Dia macam gitu. Sebab itulah kita, bila raya dengan politik ni, orang mesti akan, macam mana pun mesti akan sembang politik juga. Pakcik-pakcik yang mana aktif berpersatuan, berkooperasi mungkin kan. Tak salah. Tak salah, betul. Tapi mungkin kalau kita nak bawa ahli politik sekali untuk berbincang macam mana raya ni. Macam mana kita nak navigate hari raya, nak elak soalan politik, nak jawab dengan selamat, safe answer. Saya rasa kita kena tanya dekat salah seorang expert mungkin, seorang yang berpengalaman mengelak soalan-soalan tu. Ataupun hantar soalan-soalan tajam. Okey, kita nak bersama dengan saudara Hisham Jalil, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, terima kasih jemput saya. Terima kasih sudi bersama kami di Astro Saya nak salam Awani. lagi sekali. Salam sekali lagi. Tak, salam ahli politik time raya takut-takut macam ada lain dengan saya. Tak ada. Sama je? Sama je. Itulah, bagi Hisham, apa mungkin yang lain atau sama raya kali ni? Banding dengan saya masa kecil-kecil dulu, kalau raya kita jumpa, kita bersemuka, cakap. Sekarang ni teknologi banyak. Kita ada telefon kan. So saya ingat, betul lah. Orang berjumpa raya, dia cerita politik sikit. Lepas tu lagi separuh masa tengok telefon lah. Saya tak tahu lah mungkin lah. So ada lain sikit lah. Agaknya ada lain tak bila ada jawatan baru kali ni ataupun ada macam-macam cerita politik yang diorang nak tanya? Sebelum tu saya pun, sebelum ni pun ahli majlis tertinggi. Lepas tu saya bertanding, saya ahli majlis tertinggi lagi. So lebih kurang lah. Tapi saya nak tahu lah, benda yang paling teruja lah sebab kita ni, keluarga kita ni diverse kan. Berbagai latar belakang. Ada mungkin adik-beradik ramai. Membesar di kawasan pedalaman. Mungkin cara pemikiran, ideologinya lain. Ada yang membesar di kampung, mungkin lebih terbuka. Hisham sendiri, ada tak, ni soalan panas sikit lah. Tak adalah panas sangat kan. Ada tak ahli-ahli keluarga rapat yang macam, saya tahu contoh, Naila parti parti bulan dan bintang. Saya parti matahari. Contoh kan. Kita berseteru. Tapi kita beraya sama. Macam mana tu? Saya biasa kalau dekat rumah dengan keluarga terdekat mungkin adalah bincang politik sikit-sikit sebab mereka semua macam saya daripada keluarga UMNO daripada kecil. So kalau saya bincang politik mungkin okeylah, tak ada orang kecil hati. Tapi kalau ada saudara mara yang daripada luar yang saudara mara jauh itu saya cuba tak nak bincang politik sangatlah. Nanti kan kalau saya buka cerita politik nanti ada orang kecil hati pula. So macam tu. Pernah tak jadi cerita topik panas jadi macam almost konflik bincang-bincang pasal politik masa raya ni? Di keluarga saya rasa tak pernah lah. Sebab yalah, kita bincang-bincang politik macam dekat parlimen lah ya. Ahli parlimen dia dalam dewan dia bergaduh tapi kat luar dia okey. Kawan je pun sebenarnya kan. So saya ingat politik-politik jugalah. Tapi kawan, keluarga tu kan, ukhuwah dijaga. Saya kira mungkin di luar sana mengenali saudara Hisham sebagai ahli MKT ahli MT lah, kita ringkaskan, ahli Majlis Tertinggi. MT, okey. Tapi sebenarnya Naila, mungkin ada sebab kalau prominent figure yang memang selalu yang keluar kita nampak, tapi kadang-kadang orang tak pasti macam siapa ni. Sebelum ni pun kita nak buat research, kita bukan saja nak tahu Hisham
berdasarkan jawatan je, berdasarkan apa yang dekat dalam laporan media je. Kita nak tahu siapa sebenarnya Hisham ni. Jadi kita juga menyambut Hari Raya ni bertemakan melihat kepada masa hadapan. Jadi kita ada menggunakan satu alat untuk kita mengenali saudara Hisham dengan lebih baik. Kita nak tanyalah, nama dia Cik GPT ni. Cik GPT ni, kita dah tahu tanya tadi. Artificial intelligence ni kan ramai orang bincang sekarang ni. So nak senang kita tanya je terus. Jadi bila saya tanya, tell me about Hisham Jalil. What does he say? Saya bagi suara kepada dia. Tapi macam tak keluar pula. Mungkin internet pelan. Tapi tak mengapa. Okey, mungkin saya boleh bacakan. Bacakan. Kita Kalau guna boleh suara mute-kan Cik dulu. Naila lah. Okey, mute kan dulu. Okey. Oh, dah keluar? Kita boleh ulang balik sebenarnya. Sekejap Currently the executive editor of Business News at Astro Awani, a leading 24-hour news channel in Malaysia. Itu Astro. Jalil is known for his expertise in business and financial news, and his Colleague reporting has rupanya. won numerous Oh, ya? Dah lama kerja sama He is rupanya kat respected for Asrama his ni. insights into the Malaysian economy and his ability to explain complex financial issues in a way that is accessible to a wide audience. Katanya Okey. Hisham Dia- Jalil ni A Malaysian journalist who worked in various media organisation over the years. Currently, the executive editor of Business News at Astro Awani. No. Boleh Tak tahu mengesahkan kita ada rakan memang tak sekerja macam gini. tak pernah tahulah. Mungkin terperuk kat Mungkin belakang kita tak perasan ke Dia type kan? nama, really? Ya, betul katanya. Tapi ini AI ni artificial ni dia machine learning. Ada betul dan tak betul. Cuma okey, satu perkara yang disebutkan di sini kita dah confirm lah. Ini bukan klik kita ni. Bukan, Bukan tak confirm. pernah nampak lah. Yang kedua, Journalist. expertise in business and financial news. Saya Mungkin saya ada ada degree kebenarannya. dalam finance. Okey. I have an MBA in finance. Itu mungkin betul sikit lah. Kot. His ability Bukan satu degree saja. Saya ada ada beberapa? tiga. 3 degree. So mungkin ada betulnya dekat situ. His ability to explain complex financial issues in a way that is accessible to a wide audience Itu gitu. mungkin betul. Ya. Mungkin betul lah. Saya selalu explain pasal ekonomi, pasal finance. Sebab saya suka explain dengan cara orang mudah faham. Kadang-kadang bila kita explain kompleks sangat, because the point is for people to faham. Kalau orang tak faham pun tak bagus komunikasi. So sebab itu saya finance ni kompleks. Saya ringkaskan dan saya explain dengan cara orang supaya lebih faham lah. Tapi tadi Isam sebut ada 3 degree tau. Macam dekat mana? Saya tahu di luar negara. Di UK. Tiga-tiga di luar negara. Okay. Saya degree pertama saya kejuruteraan di Bristol. Kedua MBA Finance tadi di Wharton dan ketiga saya buat politik, ekonomi dan undang-undang di Harvard. So berpelbagai sebenarnya latar belakang Berpelbagai, dan pengetahuan tu. Tapi itu dekat luar negara. Sebelum tu membesar dekat mana? Saya membesar di Selangor. Saya anak Selangor. Saya lahir tahun 70-an. Dan masa itu Selangor tak banyak hospital. So kita semua banyak orang Selangor lahir di hospital besar. So saya lahir di hospital besar. Membesar di Gombak. Dan lepas itu pusing-pusing situ je lah. Oh, menarik tu. Tapi kalau dah pusing-pusing macam tu, kalau raya kali ni Isham raya ke mana? Saya tahun ni lahir raya di Selangor. Raya di Selangor. Tapi mak ayah saya dia beraya di Johor sebab ayah saya orang Johor. So dia dah lama tak balik Johor. So kali ni dia balik Johor. Tahun Tak ni lah apa, biasa nanti kita kita raya di simpan Selangor. untuk rapid fire question. Dia suka raya kat ada. mana kita Itu nak tanya kemudian kemudian. nanti. Okey. Tapi kalau boleh cerita sikit dulu masa raya membesar dekat Selangor, sama dekat Selangor ataupun Johor, apa yang special untuk family Hisham buat masa raya? Mungkin ada makanan yang special ke, tradition ke? Malam raya kita masak dulu saya bakar lemang bakar lemang, lepas itu dekat belakang tu kita buat dodol. Masa saya dekat Selangor di Gombak dulu. Macam sekarang ni saya tak tahulah, mungkin ada orang buat lagi tapi beli ke apa kan saya tak tahu tapi dulu kita buat dan pasang berita sampai sekarang ada malam Masih 7 buat lagi? lekor. Saya Masih di lagi? kampung saya di Paya Daras, mak ayah saya malam 7 lekor pasang berita sampai ke hari raya.
Tapi nak buat dodol tu, pasal dia orang pun dah Masing-masing pun dah berumur. Bukannya senang nak Banyak. kacau dulu tu. Bukan mudah. Ha. So bila kita pergi dekat pasar tu kadang-kadang kita beli dodol tu bila kita tengok harga dia macam itu, cuba bayangkan orang yang buat dodol tu memang bukan senang sebenarnya. Bila dah rasa tu baru kita tahu Betul. nak dia It's macam not mana. easy. It's not easy. Ya. Yeah, betul. Tapi kalau di masa hadapan Isham rasa agaknya ada lagi tak orang nak buat macam tu? Sekarang ni mungkin tradisi yang ada ni dikekalkan. Kita generasi seperti Isham dan kita ni yang maybe 40s, Oh, kita, 30s. Oh, kita nak samakan kita? Kita macam ni. Tak Oh, termasuk Nailah. okey. Nailah kategori Gen Z. Yeah. lain. Millennial, Gen Z. Saya rasa lain ada, sikit. terutama orang-orang yang berumur lah. Tapi saya tak tahu macam tradisi ni kalau orang muda tak pick up, lama-lama tradisi ni matilah. Tapi sekarang mungkin orang muda ada telefon, ada social media. So mungkin buat dodol pun dia tengok daripada YouTube macam dulu. Tak tahulah. So tapi ada juga orang muda yang buat perkara ini. So tradisi ini kalau boleh diteruskan. It's fun pada saya. Dan saya balik kampung pun saya tolong-tolong juga. Memang susah buat dodol. Ada tak? Sebab saya kadang tertanya juga lah. Kalau macam saya balik kampung, orang tanyalah soalan-soalan yang pasal sebab kita menyampaikan berita. Orang tanya benda berkaitan berita. Kalau Isham balik kampung sebelum bergelar ahli politik ataupun dengan sekarang ni, ada beza lagi soalan-soalan ni ke macam biasa je? Lebih kurang je lah. Saya dulu 20 tahun kerja kerajaan dan JLC. So lepas tu baru saya aktif betul dalam politik walaupun keluarga saya dah lama lah dalam politik. Tapi perkara-perkara tu biasalah. Dan kita banyak dalam puasa ni banyak sedekah, banyak menginfakkan kepada anak yatim. Dan saya nak sebut sikit, tahun ni special sikit pasal anak yatim. Sebab dulu sebelum ni kita ada satu Malaysia dalam 5,000-6,000 orang anak yatim. Tapi lepas COVID itu hari, bilangan anak yatim bertambah 2 kali ganda. Sekarang 10,000 anak yatim. So anak yatim yang hilang ibu bapa, pasal COVID aja ada 4,600. So 6,000 campur 4,000, sekarang 10,000 anak yatim. So bila dia beraya ni kadang-kadang saya terkenang juga. Kesian juga mereka. Dan cakap mengenai raya dan asnaf orang susah ni. Saya ada came across Isham Jalil punya Facebook. Ada mengenai sumbangan dana yang dikutip sewaktu berkempen pilihan raya umum yang lalu. Ada balance duit tu disedekahkan bagi kepada tu. Kenapa? Sebab betul. Sebab saya rasa nak menterjemahkan berapa belanja. Nada tahu berapa seorang calon pilihan raya untuk parlimen berbelanja? Berapa tu? Masa takut nak tanya tapi berapa tu? Kalau ikut SPR dia ada limit 200,000. Deposit nak bertanding 10,000. Deposit bahan kempen 10,000 tapi berbelanja 200,000. Tak tahu berapa banyak belanja sebab kadang macam banyak betul lah. Tapi Isham Jalil berapa belanja? Saya mengikut undang-undang SPR. Okey. So dalam Ni time raya tau, jangan tak elok tak mengelirukan. tak transparansi betul. Saya fight for harta pendanaan Yes. politik. By the way. So one of the reasons saya buat kutipan dana tu memang because saya fight for harta pendanaan politik. Saya nak buat jadikan contoh. So saya kutip dan bila kita kutip itu memang saya belanja bawah ikut undang-undang lah, bawah 200,000. Tapi dan semua pembelanjaan saya serah kepada SPR. Very transparent, tak ada guna untuk sumber lain, hanya untuk kempen pilihan raya. Saya ada jawatan kuasa kewangan dan bila kita buat audit apa semua tengok ada lebih pula duit ni. So nak buat Apa salahnya kan? So saya dan jawatan kuasa kewangan telah buat keputusan untuk menyumbanglah kepada anak-anak yatim, rumah anak yatim di sekitar Lembah Kelang. Macam saya kata tadi ada tambahan 2 kali ganda jumlah bilangan anak yatim selepas COVID. Ini anak-anak yang dulu ada ibu bapa tapi pasal COVID dia hilang ibu bapa. Tambahan 4,600. Dulu 6,000, 4,600 dekat 10,000 anak yatim. So saya ingat apa yang saya boleh menyumbang, saya menyumbang. Walaupun sumbangan tu tak adalah seberapa kan, tapi itulah harap boleh membantulah. Kalau ada rezeki nanti Saya kira patut normalize juga. Kita selalu lihat pembaziran dalam politik, dalam dana politik itu, apa salahnya untuk kita gunakan peluang itu untuk membantu orang lain. Kita sebenarnya berbaki 1-2 minit saja lagi. Ada masa lagi? Kita ada dalam 2 minit lagi. 2 minit? Saya kira cukup masa untuk kita tanyakan beberapa soalan panas. Boleh. Kita ada sediakan Ada beberapa soalan rapid fire orang Hari kata. raya ni, okey. Kita nak setkan timing sebab Okey. rapid fire ni dia kena jawab secepat mungkin. Tak boleh nak fikir. The first thing that comes into mind, jawab je terus. No right, no wrong answers. Okey. Okay?
Okey, saya silakanlah perempuan dulu. Okey. Saya nak startkan timing tu. Kita bagi dalam 10 saat setiap 10 saat soalan cukup setiap nampak? Saya banyak lama sangat. Kita bagi 5 lah. 5 saat je. Nak lagi best 2 saat. 2 saat. Sebab perbelanjaan SPR kata untuk kempen 200,000, kita bagi dia 2 saat. okey. Boleh. Saya rasa Boleh. sesuai. Boleh, Boleh sesuai. kan? Okey. Cuba. Why not kan kita cuba? Okey. Okey, silakan Nela. Okey. Dalam kiraan 3 saat kita mula. Okey. 3, 2, 1. Berapa bajet untuk duit raya? Oh, Apa kita bagi tambahan masa? ikut rezeki lah. Ikut rezeki. Okey, next. Berapa banyak baju raya? 2 pasang. 2 pasang je. Macam tak percaya lah. Okey, next. Mak nak- Suka balik kampung rumah family ke rumah mertua? Dua-dua gila-gila. Oh, pandai. Oh, selamat. Macam mana negotiate dengan isteri tu? Pandai. Gila-gila ke? Gila-gila. Setiap tahun Adil lah setakat ni? Tak ada Adil. terlebih, terkurang? Tapi saya sayang bini, so bini saya, isteri saya sayang Macam berpeluh lah. bini. Bukan takut bini, sayang tu. Nak tisu ke? Macam panas pula tiba-tiba kan? Itulah kadang orang kat luar tak faham. Tak faham. Bukan kita takut bini, bukan takut perempuan, kita sayang, betul? Ataupun mungkin dia tak takut kita. Beza kat situ lah. Contohlah kan. Biasa saya pergi rumah mak ayah saya dulu. Lepas tu petang saya pergi rumah mak mentua saya lah. Oh, So, satu dekat hari- dua-dua rumah. Dulu mak mentua saya duduk Temerloh. So sekarang dia dah duduk KL. So pagi hari senang saya pergi lah. rumah mak saya. dan kemudian Adil lah Mudah, dekat itu situ. Adil. Adil. Nampak tu keadilan. Okey, jangan risau. Lihat Adil di situ. Yang penting dilihat Adil. Okey, ada lagi berapa pendek soalan? Okey, raya di bandar atau kampung? Selangor Bandar lah. Selangor bandar lah. Okey. Ketupat atau lemang? Ketupat. Kuih favourite raya? Kuih favourite raya, alamak. Jala. Roti jala? Roti jala. Wow. Kuih kan roti jala? Wow. Roti jala kuih. Boleh lah, jadilah. Saya suka. Tak tahu pula tu jala tu kuih. Tepung pelita pun saya suka. Tepung pelita, roti jala. Oh, tepung pelita payah jarak sedap. Lemang saya suka juga, tapi lemang is too rich for me now. Tapi saya makan juga lah. Okey. Next, Okey. suka raya rumah orang ke suka orang Tunggu datang ke orang rumah? datang. Dua-dua. Dua-dua. Saya jemput rumah saya, biasa rumah terbuka, siapa nak datang, boleh datang, tak ada masalah. Hari raya ke berapa tahun ni nanti kita PM, nanti kita PM. Tak jauh tu, dekat je. Dekat je. Raya esok pun boleh, hari ni pun boleh. Okey, kita ada masa lagi sikit. Mungkin kita boleh, Saudara Hisham boleh ucapkan selamat Hari Raya kepada semua dan harapan untuk negara kita ini. Sebab ahli politik ni antara mereka yang berada di posisi pembuat keputusan atau pembuat polisi yang orang kata apa, ada lebih banyak tanggungjawab lah. Jadi bagaimana Saudara Hisham nak lihat keadaan negara kita ni, nak raya-raya juga tapi moving forward macam mana? Harapan saya supaya keadaan politik kita stabil lah. Saya tak mau tengok tak stabil, tukar-tukar kerajaan lagi ke apa. Itu sebab kita nak kembangkan ekonomi. Sekarang ekonomi kita tak berapa bagus lagi ya. Masih ada 600,000 orang tak ada kerja. So jumlah orang yang tak ada kerja adalah lebih tinggi berbanding sebelum COVID. COVID dulu 500,000, sekarang 600,000. So kita kena usaha. Itu hari Perdana Menteri pergi ke China bawa balik pelaburan 170 bilion. Itu bagus sebab itu hari pun sebelum ini saya dah cakap untuk grow the economy, kurangkan kadar pengangguran, kita kena bawa lebih kurang 160 bilion balik, iaitu 40 bilion US dollar back to the economy. So kalau betul pelaburan ini insya-Allah dapat dibawa semula oleh Perdana Menteri, so kita akan slowly kembangkan ekonomi, kurangkan kadar pengangguran, tolong orang miskin. Orang miskin lepas COVID makin ini ya, ada ramai anak-anak yatim dan sebagainya. Tapi dia punya pucuk pangkalnya ialah kestabilan politik lah. Jangan kalau politik tak stabil, pelabur pun tak nak masuk. So saya harap begitulah, dan sebagai ahli politik tanggungjawab saya untuk menstabilkan politik. Itu itu apa yang Betul saya lah, akan buat. ChatGPT cakap memang boleh bercakap tentang ekonomi. Betul. Tak salah ke salah. kan? Tak 100%, tak sepenuhnya salah dan tak sepenuhnya betul. Dalam politik pun begitu. Terima kasih banyak Terima kasih, sudi terima bersama kasih. kami sempena Hari Raya Aidilfitri. Kita Terima harap kasih. kita dapat sedikit sebanyak kongsikan satu lagi sisi Hisham Jalil Ya. yang mungkin orang ramai tak kenal. Terima kasih. Terima kasih Sebab banyak. selama ni kalau nampak Hisham Jalil membuat kenyataan media, membuat sidang media, serius je. Cerita politik. Ini bergelak-gelak. Jarang kan tengok ahli politik gelak-gelak macam ni kan. Ini sisi lain. Waktu kita berhari raya ni, bermaaf-maafan, juga peluang untuk kita saling mengenali antara satu sama lain. Baik, terima kasih
Terima kasih. Saudara Isyam Jalil. Ya, banyak lagi yang kita nak kongsikan selepas ini sebenarnya. Kita akan beristirahat seketika. Selepas ini, kita akan kembali dengan satu video khas daripada Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adang Adli. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kami warga Malaysia dari Brooklyn, New York ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin. Cahaya Ramadan berlalu pergi menyambut tibanya Aidilfitri. Ampun maaf segala peri, semoga ikatan kekal di hati. Gemesik takbir mengundang hibah, ucapan diutus tanda ingatan. Syawal dinanti menjelang tiba, salam diutus, mohon kemaafan. Saya Ahmad Rozian Abdul Ghani dan rakan-rakan dari Kedutaan Besar Malaysia di Brussels mewakili seluruh warga Malaysia di Belgium ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua saudara mara, sahabat handai dan umat Islam yang meraihkan Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Coventry, United Kingdom ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. kami warga Coventry, United Kingdom ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. We are from Ireland, wishing you Selamat Hari Raya. Apa makna Lebaran Aidilfitri buat individu yang bernama Adam Adli? Aidilfitri adalah hari untuk saya bersama dengan keluarga. Hari untuk saya mengenang banyak kenangan-kenangan manis bersama dengan semua yang pernah saya kongsi kehidupan. Dan hari untuk juga menginsafi bahawa tanpa kesusahan kita tak akan senang. Momen mungkin berbeza daripada Adam Adli yang dahulu dan Adam Adli sebagai seorang ahli politik. Mungkin boleh diberikan perbezaan momen meraihkan Lebaran ini. Lebaran kali ini adalah lebaran yang mana kita kongsi rezeki dengan lebih ramai orang. Sebelum ni mungkin kita dengan keluarga terdekat, tapi kali ini kita kena bersama dengan lebih ramai masyarakat, kawan-kawan, pengundi, stakeholders, pemegang taruh dan ramai lagi. Jadi ini adalah hari raya atau lebaran yang sangat-sangatlah berbeza. Tapi insya-Allah sederhana juga. Wabi, kami di pihak Esra ada membawa tema Bukalah Hati. Antara lain mungkin kalau kita imbas dengan apa yang berlaku belakangan tahun ini, dalam 2-3 tahun ini, situasi yang cukup mencabar bagi semua rakyat Malaysia. Untuk Wabi Adam Adli mungkin boleh kongsikan, bukalah hati untuk Lebaran ini. Mungkin apa yang boleh diterjemahkan daripada konsep yang kami bawakan? Bukalah hati dalam Lebaran kali ini untuk kita saling kenal mengenal kembali, saling menaut kembali kasih dan sayang kita sebagai sebuah masyarakat, tinggalkan keruh dan keluh kita, jadilah kita sebuah masyarakat majmuk dan masyarakat madani yang saling membina. Itulah bagi saya buka pintu hati kita. Wabi, sekali lagi bercakap tentang politik, mungkin boleh kongsikan sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan, portfolio menjaga kumpulan masyarakat belia ini bukan mudah. Okay. Mungkin boleh dikongsikan apa cabaran-cabaran dan juga mungkin tumpuan yang ingin dan yang telah pun diberikan untuk pembangunan belia dalam konteks Malaysia Madani. Dalam konteks Malaysia Madani, belia harus jadi belia yang berani, berkeyakinan, ada kreativiti, harus juga jadi belia yang mampan, yang boleh membina sebuah bangsa bersama-sama dan tidak bergantung hanya kepada pihak lain tapi mampu berdiri atas kaki sendiri. Belia yang juga berani berhadapan dengan cabaran dunia, belia yang tidak toleh ke belakang. Itulah belia yang mahu dilahirkan
oleh masyarakat Malaysia Madani ini. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Ian Johan Arif, masih lagi dalam Lebaran Awani, dan mungkin ramai yang sudah menonton filem raya ataupun iklan raya yang orang panggil Pertemuan Dua Hati oleh Astro, dan saya tidak sempat untuk bertemu dengan pengarahnya secara live, jadi saya bersama dengan dia online, Dick Chua, pengarah bagi filem pendek untuk iklan raya Astro tersebut. Dan inilah dia, Dick Chua, pengarah filem yang orang kata banyak menyentuh hati perasaan orang yang menonton filem itu, kerana ending dia bukan seperti yang dijangka bagi setengah orang. Kami menonton filem tu macam 2-3 orang menonton filem tu. Kami ingat sebab dia tak macam tak pedulikan mak angkat dia tu, macam akan ada ending yang sedih, tetapi sebenarnya satu happy ending yang sangat menggembirakan, kerana mungkin orang yang tak tahu cerita mengenai keluarga itu, mungkin mereka tidak perasan kisah mengenai Cik Hoilan dan anak angkatnya Rohana Abdullah tu yang dijaga sejak usia 2 tahun, yang dijadikan sebagai tauladan berhubung soal perpaduan dan juga kasih sayang sesama insan. Dan walaupun mereka berbeza bangsa dan agama, Rohana yang asalnya seorang anak warga Indonesia yang pernah bekerja dengan Hoilan, dibesarkan dalam acuan budaya Melayu dan juga agama Islam yang amat sempurna, dan kita tahu tak banyak cerita macam ni di Malaysia. Tapi pertama kali Dick dapat storyline tu, apa yang bermain dalam fikiran Dick? Macam mana nak bawa ke itu ke dalam sebuah filem pendek? Okay. Hi everyone, Dick here. Saya pengarah untuk filem Pertemuan Dua Hati lah. Okay, so first bila saya dapat itu brief dari agensi pada mulanya dia adalah tentang perjalanan pulang dari UTM ke rumah. Okay. Memang dalam perjalanan tu dia akan mengimbas baliklah kata ibu dengan dia tentang kehidupan dua agama yang berbeza lah. Jadi bila saya dapat briefing tu, saya fikir memang dia cerita yang bagus kan, dia ada dua culture, dia ada dua agama yang lain, tetapi nampaknya dia macam kurang sikit. Jadi saya pun Google lah tentang Rohana dengan Lao Si. Jadi bila setelah saya Google, saya nampak banyak gambar daripada Rohana dengan Lao Si, mana Rohana sedang kissing Lao Si lah. Itu gambar-gambar yang menyentuhkan saya. Saya instantly saya kata, ini akan menjadi cerita yang sangat baik ya. Tapi bukan tentang agama lah. Dia cerita yang baik tentang cinta ibu, cinta seorang ibu. Jadi selepas tu kita pun melakukan macam interview dengan Rohana lah. Memang kita kena interview dia dulu untuk cari detail-detail untuk menambahkan itu cerita untuk filem kita lah. Jadi melalui itu interview, kita menyadari bahawa memang tidak ada banyak konflik antara Lao Si dengan dia. Sebab hubungan dia orang sangat tenang saja. Jadi Lao Si pun seorang yang sangat calm, sangat soft. Rohana pun seorang budak perempuan yang memang baik-baik dan seorang budak yang baik lah. Jadi dia tak ada banyak konflik sangat. Jadi pun saya jadi saya ingat memang susah sikit lah kalau filem kita tak ada konflik kan. Jadi mungkin dia akan flat sikit. Jadi selepas berapa kali fikir, saya decided untuk mengadu cerita daripada cerita yang dia pulang ke rumah kepada cerita yang dia meninggalkan rumah. Jadi sebab bila kita meninggalkan rumah, memang mesti adalah konflik sikit, sebab ibu kita memang akan jadi sakit hati sikit kan. Jadi kami pun bertanya Rohana lah apa yang berlaku pada malam sebelum dia meninggalkan rumah. Dan itulah apa yang dia cerita kepada kami lah, yang kita nampak dalam filem sekarang. Itu memang semua yang based on apa yang dia ceritakan lah, termasuk itu tentang Banta punya story. Yang dia curi-curi ambil Banta ibu tu, itu memang real lah the story. Tapi selagi kita berkongsi bulan dan mentari,
Kasihmu seluas langit hari ini. Jaga diri. Dick ada cakap tadi mengenai untuk menjadikan orang kata apa, cerita ini ada konflik sikit. Dan kita lihat daripada konflik tu adalah kononnya nak lepaskan Rohana tu agak susah dan nak lepaskan tangan, dan juga nampak macam dia nak cover apa kata, kononnya tak berapa sedih lah kan, tapi at the end of the day kita nampak dia sebenarnya dia sangat sedih nak meninggalkan buat kali pertama. Dan mungkin dari segi bila kita lihat budaya dan agama ni, mungkin Dick boleh cerita sikit mungkin apa yang orang Malaysia boleh belajar daripada orang kata cerita ni sendiri. I think pertama sekali, I think itu boleh kita nampak dari title film ni lah, Bukalah Hati lah, sebab ini memang cerita tentang seorang ibu yang beragama Cina membesarkan seorang anak perempuan yang beragama Islam lah. Jadi dalam cerita ni dia pun ibu tu pun insist untuk membesarkan dia dalam untuk apa kita untuk kekal dengan agama dia lah. Kekal dengan agama dia lah. Jadi pun dia meninggal dengan seorang beragama yang Cina. Dia pun take care tentang dia punya makanan, macam halal punya makanan, itu sembahyang, itu tentang waktu sembahyang semualah. Jadi kita apa yang kita nampak sini ialah itu possibility lah, bukan ya possibility untuk dua different agama yang hidup sekali untuk 20 tahun ini. Tak ada problem langsung. Walaupun makanan kena jaga sikit pun tak ada jadi apa masalah lah. Adakah menerusi cerita ini Dick rasakan inilah Malaysian yang sebenarnya, dan saya ada lihat juga ada headline ataupun tajuk utama akhbar menyatakan local woman raises Indonesian girl for 20 years. Dia tak menggunakan bangsa langsung, Cina ataupun agama Islam. Dia menceritakan seorang Malaysian, local people that take care of each other. Adakah ini sepatutnya yang diterapkan? Memang ia sepatutnya, tapi adakah kita sepatutnya berfikir macam ni, tidak lagi berfikir lagi mengenai ialah perbezaan bangsa dan sebagainya? Yalah, itu pun sebab bila kita craft itu story mula-mula ya kita ingat ini mungkin cerita yang tentang perbezaan agama, tapi bila semakin kita working on the script and everything, kita menyedari bahawa kita tak patut highlight tentang ini agama, sebab memang ini bukan apa yang kita nak deliver daripada cerita ni lah. Sebab at the end ini agama bukan something yang kita patut look at it as a problem, you know. Difference lah. Difference. Yeah, the difference shouldn't be a problem lah. Like macam apa yang you kata tadi lah, itu memang satu cerita daripada kasih sayang ibu kepada anak perempuannya lah. Jadi kita pun tak berapa macam buat dia dramatize itu agama, tajuk agama dalam filem inilah. Kita nak keluar sikit dari iklan tu. Sebagai dalam kehidupan peribadi Dick, macam mana raya ni? Sebab Dick berasal dari Kelantan. Macam mana sepanjang hidup di Malaysia ni, macam mana, how do you celebrate your raya? Macam mana disambut dengan raya ni? Raya bagi saya memang happy lah, sebab dia first thing holiday kan. Second thing, I think untuk saya memang masakan Melayu lah untuk dia, sebab saya memang
suka masakan Melayu dari kecil lagi, tiap-tiap hari pun makan makanan Melayu lah dari Kelantan kan. Tapi bila raya dulu dekat rumah adalah pergi jamuan-jamuan kawan-kawan ayah lah, tapi sekarang dekat KL jarang sudah lah. Tapi nasib baik ada banyak itu Ramadan market Ramadan kan, boleh juga dapat cari makanan-makanan yang sedap lah. Bagi yang tak tahu, kisah Cik Hoilan ni juga menyebabkan dia telah menerima anugerah tokoh Maulidur Rasul pada tahun lepas. Anugerah Ibu Sejati Keluarga Malaysia di atas pengorbanan dan keterbukaan hatinya, dan itulah yang cerita yang jadikan sama dengan tema Astro Bukalah Hati. Dan mungkin buat yang terakhir sekali untuk Dick, apa mungkin mesej yang sebenar yang boleh Dick kata untuk filem ini sampaikan kepada penonton-penontonnya? Saya ingat mesej daripada filem tu tahun ni memang seperti tema Astro tahun ni lah, bukalah hati untuk menerima, untuk memaafkan dan mencintai lah. Terima kasih Dick kerana sudi meluangkan bersama kami dalam Lebaran Awal ni, dan kita harap Dick akan kembali lagi dengan orang kata filem-filem yang lebih menarik ataupun menarik lagi dari masa hadapan. Dan sampai Hari Raya, happy holidays to you lah Dick. Okay, thank you so much. Thank you. So itu saja daripada saya. Kita akan berehat dulu, kita akan kembali lagi selepas ini dalam Lebaran Awal ni. Ku doakan kau sentiasa bahagia. Kau buka hati, terima ku seadanya. Walaupun kau tidak melahirkan aku ke dunia, walaupun kita tidak sebangsa dan seagama, kasihmu Lausha tidak mengenali warna. Sofia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Astro Awani. Mengharapkan tahun ini raya kita sangat-sangat happening dan happy dan positif. Bye. Hai, saya Nabi Ahmad. Salam Aidilfitri kepada semua penonton-penonton Awani. Semoga Syawal kali ini lebih indah, lebih baik, lebih mulia, lebih menyatukan hati-hati kita semua. Mohon ampun dan maaf dan sentiasa bukalah hati. Salam Aidilfitri. Hello, hai, Assalamualaikum. Saya Mirul Aiman. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun 2023 ini. Semoga raya ini memberikan kemudahan kepada kita, senyuman yang lebih lebar bersama orang-orang yang kita sayang, dan yang paling penting jaga diri, jaga hati. Semoga semuanya dipermudahkan. Okey, kepada anda semua, Kak Ina ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam dan juga semua penonton Astro. Semoga raya tahun ini akan memberi kebahagiaan, kegembiraan tanpa limit. Apa-apa pun selamat Hari Raya. Assalamualaikum semua, saya Edi Ashraf. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat muslimin di Malaysia dan juga di seluruh dunia, dan semoga raya tahun ini akan jadi lebih bermakna daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, saya Wafi. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. InsyaAllah guys, kita akan menang. InsyaAllah guys, kalau ada rezeki kita jumpa, dan semua jangan lupa untuk saksikan Astro Awani. Alright, kepada yang tengok Astro Awani dan semua supporter-supporter Aisyah, Aisyah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Raya-raya juga, tapi hati-hati di mana pun anda berada. Balik kampung hati-hati, okey? Bye guys. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Terima kasih kepada anda penonton-penonton Astro Awani kerana sentiasa bersama Astro Awani, sentiasa menambah info dan juga berita-berita yang baik. Dan saya juga mewakili Astro Awani ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan laporan ini daripada saya, Zizan Raza. Kembali ke studio. Assalamualaikum, saya Zikriana. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh muslimin dan muslimat. Semoga Hari Raya kali ini membawa lebih keberkatan kepada kita semua. Assalamualaikum, selamat Hari Raya.
Kepada semua penonton-penonton Astro Awani, saya Aina Abdul. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada anda semua dan juga peminat-peminat muzik tanah air. Kepada semua umat Islam dan semua rakyat Malaysia, selamat Hari Raya. Semoga raya tahun ini raya yang lebih tenang dan bahagia untuk semua. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum kepada semua penonton. Sekali Okey, Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton Astro Awani. Saya Awal Syari. Saya Syah Yahya. Nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Bye. Lebaran terasa kesayuran, tapi bersahutara. Lebaran terasa kesayuran, tapi bersahutara. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk Lebaran Awani. Kali ini kita teruskan daripada rakan setugas tadi, Hakim dan juga Naila, untuk terus bawakan kepada anda kemeriahan Aidilfitri tahun ini bersama dengan saya Papa Ruki dan saya Niki Senyambar. Dan hari ini kita nak membawakan keterujaan dan juga kemeriahan Hari Raya melalui segmen kita Lebaran Awani. Dan selalunya kita dekat studio, kita muka ketat, baca berita, pakaian pun formal. Tapi hari ini kita bersiaran dekat luar, kita segak mengenakan baju Melayu, samping dan juga bersongkok. Dan juga kita berada di lokasi yang sangat special. Mungkin Irfan boleh introduce lokasi kita berada di kita. D1 by 19 since 1958 daripada Chef Wan. Ini merupakan tempat yang sangat indah dan gemilang dan kita ucapkan terima kasih kepada penaja kita. Dan Niki ini tahun pertama kali seumur hidup pakai tutup belanga. Biasa pakai cakap musang. Saya pun sebenarnya pertama kali bersiaran dengan keluarga Awani di lokasi luar sebenarnya tahun ini. Syawal kedua join in. Selalunya dekat office kita kerja kan, tapi kali ini kita bersiaran pula dekat luar. Kita nak membawakan kepada anda bagaimana sebenarnya kemeriahan raya bersama keluarga Awani di luar studio, di luar bilik berita. Dan kali ini kita bawakan juga seperti biasa perbincangan, tapi bezanya dengan kemeriahan Hari Raya Aidilfitri, kita bersama dengan dua tetamu bersama-sama kita ketika ini, bersama dengan saya bukan Yasmin Aziz. Yes, hello. Hai. Nak nyanyi dulu ke? Nyanyi lagu raya nyanyi dulu? terus. Nyanyi terus, bagilah sikit. Sabar Tis dulu. sikit. Saya ada request dengan Yasmin, tapi itu nanti. Oh, okay. Saya save dulu. Okay. Yes. Alright, save dulu. Save dulu. Okay, kita bincang dulu ke? Okay, boleh? Okay, boleh. Benar. Nantilah surprise lah. Surprise Okay. Dan selain daripada Yasmin, kita juga bersama dengan saya ada geng hari ini, bukan keseorangan, nak cakap bahasa kampung saya, bahasa Sarawak. Ada orang kampung saya daripada Sri Aman, Jasni Fizol, merupakan seorang pelakon teater. Mungkin bukan seorang nama besar tapi namanya sedang meningkat naik. Saya sebenarnya ada search biodata Jasni di Google, tak jumpa, susah nak jumpa butirannya. So hari ini kita nak kenal dengan Jasni Fizol. Kita nak kenal. Instagram pun susah nak jumpa. So mungkin nanti Jasni boleh perkenalkan diri. Apa kelebihannya dan apa juga darah seni yang dibawa oleh Jasni kan. Masing-masing latar belakang berbeza. Seorang pentas ni menyanyi, seorang pentas ni pementasan teater. Dan kita mulakan dulu dengan Jasni sebab kalau Yasmin, kalau buka Twitter dia, ada satu link. And you click on that link, dia akan pergi ke Google and then semua pengenalan tentang Yasmin Aziz. So itu sambil-sambil kita tengah bincang ni, boleh carilah. Kita ada siap-siap. Tapi dah ready kan? Susah nak cari. Susah nak cari. So kenalkan sikit. Mysterious sangat. Mysterious. Wow. Okay. Hai, saya Jasni Fizol, berumur 35 tahun. Berasal dari Sri Aman, Sarawak. Okay, so sebenarnya saya lebih kepada teater punya pelakon lah, pentas lah. So sebenarnya permulaan macam mana saya start berkecimpung dalam bidang teater ni, pada asalnya sebenarnya saya seorang martial art stunt. So dipanggil untuk buat satu short film, saudara short film. Diorang panggil saya untuk beberapa filem dan juga ada series drama. So dari situ saya nampak ada satu, saya rasa macam saya minat berlakon tapi saya rasa macam saya perlu asah lagi lakonan saya sebab kayunya aku berlakon. So daripada situ saya nampak ada satu kelas teater. So daripada situ saya join satu kelas teater dan dari situ bermulalah saya berkecimpung dalam bidang teater.
So mula dengan stuntman dulu ke teater dulu ke belakang? Saya mula dengan stuntman dulu. Okey. So stuntman tu memang terjun kereta, terjun bangunan. Terjun bangunan kan. Tak sampai Kereta terjun bangunan lah. Tapi ada satu saya pernah diletakkan satu macam bom kecil. Diletakkan dekat kepala. So scene tu konon-kononnya ditembak dengan menggunakan rifle. Okay. So benda-benda yang macam tu lah, letupan. So bom tu meletup? Dekat kepala. Okay. Wow. Dan ada apa-apa? Tak ada. Tapi paling-paling dia bingit lah. Okay. Setengah jam macam ping. Bukan Niki yang tanya pasal stuntman. Kita nak tanya, kalau awak selalu pegang watak lasar, watak asli ni kan, anda pula menggambarkan diri sebagai seorang anak seni yang real. Kalau diberi watak untuk jadi maknya, ambil tak? Saya, sejujurnya kalau dalam skrin saya tak pernah lagi. Tapi dalam teater saya pernah bawa satu watak seorang uncle, saya rasa umur dalam lingkungan 40-an. Tapi watak yang lembut. Oh, pernah buat lah maksudnya. Okay, tapi dalam skrin saya tak pernah lah. So dia boleh ada watak-watak yang berbeza, bukan seorang lelaki yang jantan tapi juga membawa InsyaAllah boleh. Yes. Itu sih pasal Jasni dan kita pergi pada Yasmin pula. Dan so kita tukar nama. Jasni dan Yasmin. Jasni dan Yasmin. Ataupun best friend lah. Best friend. Yasmin boleh cakap ni, Yasmin boleh cakap Filipina kan? Yes, boleh. Bakit? Kalau kenalkan diri dalam bahasa Filipina boleh. Hello, ako po si Yasmin Aziz. At nandito ako ngayon sa Chef One. Boleh faham ka? Naintindihan mo yung Tagalog ko? Tak faham. Ha? Tapi bakit? Intindihan mo. Kalau cakap Sarawak mungkin boleh faham sikit-sikit. I tahu, Sarawak kan ada similarity juga kan dengan Tagalog. Macam pusa. Pusa, yes. Manok, yes. Yes, same. Okey, cuba teka manok tu apa? Manok tu kat mana? Bukan? Salah. Salah. Saya. Itu mano. Bukan. Manok tu ayam. Ayam. Ni, manok. Ni manok. Pusa is kucing. Pusa is kucing. Pusa is kucing. Yeah. Okay. Tapi itu berkesan pasal bahasa lah. Tapi Jasmine ni untuk raya kali ni apa beza berbanding dengan raya-raya sebelum ni? Raya-raya sebelum ni. I tak tahu kenapa tapi raya tahun ni macam lebih senyap lah. Oh ya, sebab apa? Maybe not yet lah kot sebab tengah I don't know. Not yet lah kot. Dah beli baju raya kan? Dah beli baju raya semua. Actually, maybe sebab I stress pilih warna apa. Why? You know what I mean? Sebab I dah try dah semua warna sebelum ni. So semua warna dunia ni semua dah try dah? Dah try dah semua. So macam I'm so stress. I tak tahu kalau nak merah ke. Tapi kalau merah tu tone apa. Benda tu tahu serius untuk perempuan tahu. Yasmin pernah tak beraya? Beraya di Filipina dan juga di Malaysia ni, bagaimana perbezaannya sebenarnya? Raya, of course raya is more lively dekat Malaysia. Sebab everyone celebrates raya. Kalau dekat Philippines dia macam kalau you ada keluarga dekat sana then okay lah. Because korang dah tahu macam mana nak celebrate. Mungkin you dah tahu masak lemang ke and all that. Tapi kalau you tak tahu, very very quiet dekat Philippines kan. So sini lagi lively lah, yes, lagi alive. Sebab dekat tepi jalan pun dah ada banyak lemang and all that. Yes. You realise tak saya cakap lemang banyak kali? Lapar. Favorite dish. Jumpa lagi lemang. Lapar, tak apa, faham. Lapar, masing-masing lapar. Tadi kita tengok makanan disediakan di One ni pun sedap-sedap. Sedap try. That's why saya late tadi. Late. Saya tengok makanan semua. Tengok makanan, cek satu-satu. Wow, my God. Which one I want to go first? Sebelum kita nak berehat, tapi kita nak juga sentuh sikit berkaitan kerja nyanyian. Tadi saya buka Spotify, ada lagu Rockstar. Yes. I think itu beri semangat waktu baca berita tadi. Tapi itu lain. So untuk tahun ini ada apa-apa special ke berkenaan lagu? Okay, I'm very excited sebab untuk tahun ni Yasmin akan keluarkan new single terbaru. Okay. Lagu English lah, tapi lepas raya. Lepas raya saya akan keluarkan my English song Stolen. Actually lagu tu I dah tulis dah lama dah. Long time ago. Tentang saya punya first heartbreak. Okay. Tapi I tak pernah release sebab I tak tahu, every time saya bagi dekat
producer macam tak dapat feel lagi. So this time saya meet dengan DJ Faz. And DJ Faz just did an amazing job lah. I dengar dia punya demo pun I dah macam okay. I rasa dia akan dapatkan style and feel yang I nak. And alhamdulillah memang dapat. So hopefully orang dekat sini pun akan suka lah. Dengan Yasmin pun bergurukan dengan seorang yang hebat itu Vince Chong, betul? Vince Chong, yes. your My Uncle Vince. Your Uncle Vince. I panggil dia Uncle. Uncle. Dia tak suka tapi I panggil dia Uncle. Okey, Rufani, dari kecil lagi. Kita kenal Yasmin lah. Apa kata kita tanya pula Jasni kan? Tapi Niki, kita kena berehat seketika. Nak berehat, okey. Kita kembali selepas ini untuk tahu siapakah yang mencuri dan memecahkan hati Yasmin. Dan juga kita akan tanya soalan lanjut kepada Jasni. Apa kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Hai, saya Adib Banana Dips. Nak mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua nak balik kampung tu. Hati-hati memandu and then you guys have fun, enjoy dengan family. Luangkan sepenuh masa dengan family korang, okey? 1 hari di hari raya, 2 hari di hari raya, 3 hari di hari raya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton Astro Awani. Saya Aizat Azman. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri 1444 Hijrah kepada seluruh penonton-penonton Astro Awani, seluruh rakyat Malaysia, seluruh umat Islam yang berada di mana sahaja. Dan di sini juga saya ingin mengambil kesempatan ingin memohon kemaafan buat anda yang mengenali saya maupun secara langsung ataupun tidak langsung. Saya memohon beribu-ribu kemaafan, harap dimaafkan. Jadi bulan Syawal ini jangan penuh dengan dendam, jangan penuh dengan kita punya dosa dengan orang. Perbanyakkan permohonan maaf. Harap maafkan saya juga. InsyaAllah kita salam kosong-kosong. Okey? Bermaaf-maafan, bersalam-salaman di hari bahagia ini. Kami dari Escort Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami dari Escort Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. I'm Mondi Mechia, Country General Manager of Escort Malaysia. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami dari Brisbane ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. 1 Syawal menjelang tiba, tabir bergema menggegarkan jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, maaf dipinta di hari mulia. Saya Syaril bin Yusuf. Saya Zulaika Muhtar. Saya Kak Ibunya. Kami Isabel mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin kepada sanak saudara dan sahabat handai di Pontian Johor, di Melaka, di Zanikom Sdn Bhd, kawan-kawan di Jabatan Alam Sekitar dan kawan-kawan daripada Sekolah Kebahasaan Seksyen 9. Selamat Hari Raya. Lebaran terasa kesayuran. Lebaran tapi bersahutan. Lebaran terasa kesayuran. Lebaran tapi bersahutan. Hai, saya Jun Kari. Saya ingin mengucapkan kepada anda semua Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jangan betulkan TV anda kerana ini adalah berita yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan. Pandu berhati-hati, pastikan anda selamat di Aidilfitri. Hai, saya Van Sekolah. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua rakyat Malaysia di negara kita maupun di perantauan. Hari Raya 2023 merupakan hari raya yang sangat bermakna untuk kami semua kerana ini merupakan hari raya yang kita boleh raikan bersama keluarga secara bebas dan secara berpatutan. Sekali lagi, Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin dari saya, Van Sekolah. Tangan di hulu, maaf dipinta. Erat sesama hubungan kita. Semoga gembira di hari yang mulia, salah dan silap harap dimaaf.
Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, bertemu semula dalam Lebaran Awani dan semestinya kita masih lagi meneruskan kemeriahan segmen kita lah. Kita kenal dengan dua individu yang bernaung di atas satu nama, iaitu di bawah bidang payung seni, karya seni. Seorang daripada pentas nyanyian, seorang lagi daripada pentas lakonan. Tadi kita kenal sedikit Yasmin, tapi sekarang ni kita nak kenal pelajar Jasni Fizul. Jasni sendiri datang daripada Sri Aman. Kalau kita nak cakap berkenaan dengan Sri Aman ni, sebenarnya dia tak jauh, tak juga dekat dengan Kuching. 5 jam perjalanan. Kalau sekarang dah ada Cambodia nak pergi ke Sri Aman, lagi dekat lah, 3 jam kan? 2 jam lebih lah. Dan dia bukan pusat ataupun capital untuk karya seni itu sendiri. Bagaimana Jasni sebenarnya membawa talent-talent tempatan di Sri Aman itu sendiri, menginspirasikan anak-anak di pedalaman, terutama sekali mereka yang berada di Rumah Panjang, mereka yang tak kenal lah. Kita tengok mereka tak biasalah dengan pesada seni di Kuala Lumpur seperti Jasni. Bagaimana Jasni? Sebab saya rasa kalau teater ataupun lakonan ataupun apa saja yang berkaitan dengan seni, selalunya di bahagian Kuching, benda-benda yang besar kan. So kalau macam Sri Aman dan bahagian-bahagian lain tu coverage ni macam agak susah. Even saya sendiri pun bila saya dah dekat KL baru saya tahu ada teater ataupun ada benda-benda lain berkaitan dengan seni. So apa yang saya buat adalah bila saya balik, saya kumpulkan kawan-kawan dan remaja-remaja. Saya encourage diorang untuk buat something, video atau apa sahaja yang berkaitan dengan seni lah, supaya diorang lebih dekat, pendekatan diorang dengan seni tu akan lebih dekat. Begitu. Ada tak momen-momen yang paling Jasni ingati sepanjang berkecimpung dalam bidang lakonan ni? Banyak sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau dalam bidang, saya rasa teater kot. Sebab kalau awal-awal dulu ada momen-momen yang sampai kita orang sanggup jalan kaki ke tempat latihan yang jaraknya saya rasa dalam 4 ke 5 kilometer. Di KL, yes, di KL masa tu. Itu yang pada akhirnya saya rasa yang akhirnya production tu kita orang semua tak dibayar. So itu pengalaman yang saya rasa yang saya sampai sekarang saya tak boleh lupakan lah. Yasmin ada pengalaman ke? Buat persembahan tapi tak dibayar? No, tak ada lah. Tak lagi lah. Sebab tak ada masalah lah dengan Yasmin. Ya, tak ada lagi Yasmin ada manager. Manager boleh ada orang jaga. Okey. Manager. Manager tengok datang seorang tadi, tak ada manager. Saya pun manager saya, mami saya saja. Oh, I see. Ya, my mom yang jaga saya sekarang. Ya. So memang daripada awal sampai dah sekarang memang berdua dengan berdua sepanjang dengan career. Yes. So Yasmin ni macam Kris Jenner lah, jaga. Yes. Jangan. So ni Kris Jenner yang pertama, Kardashian. Lagi nanti Kris Jenner akan datang lebih banyak lagi bakat-bakat baru. Tapi seperti music, saya dengar juga kat Spotify. Ada saya Rockstar tu dia rancak, tapi lagu-lagu lain tu dia macam very mellow. Very mellow, ya betul. Macam lo-fi punya style. So your inspiration datang dari mana sebenarnya ya? So semua lo-fi songs tu actually saya tulis dululah masa saya in love dengan my puppy love dulu-dululah. Puppy love saja. Muda lagi kan. So lagu-lagu tu is very meaningful to me sebab I tulis sendiri. So I like to, bila I tulis lagu kan, I make sure lagu tu memang real. Benda tu memang jadi. Lyrics I, orang akan rasa macam bila tengah hujan kan, macam feeling lah dekat nanti kita orang dengar, kita orang tepi tingkap. Ya betul. Because masa I tengah ni kan, I testing lah, of course. Kita kena test lah. You know, so I duduk dalam kereta, I main I punya lagu kan. Lepas tu tiba-tiba hujan. So I tengok kat luar tingkap macam tu. Dapat feel. So dia terus kertas kau. Ya. I rasa benda tu saya macam okay, kalau I boleh rasa, I mesti audience I boleh rasa juga. Ya. Tapi memang suka lo-fi lah, benda-benda mellow and all that. Tapi sekarang lagu yang I akan keluarkan tu it's rancak actually. Oh, I see. Yeah, because Yasmin tengah cuba nak
ubah-ubah genre lah. I Okay. want to see which one yang akan my best friends akan suka dah basically. Yeah. Walaupun tajuknya stolen, tapi dia rancak. Yes. Pecah hati tapi dia rancak. Yes, Macam mana? nantikan. Dan just ni, saya perasan ada satu artikel dalam extrawani.com yang mana berpetik daripada apa yang Justin sebut, bahawa datang ke KL tak nak balik ke Sarawak sehinggalah boleh membuktikan bahawa jarak dengan keluarga itu boleh menghasilkan kejayaan. Satu lagi kita nak mungkin Jas ni nak sentuh berkenaan dengan kejayaan Malaysia baru-baru ni pegang Oscar. Bukan mudah anak Malaysia first, bukan anak Malaysia saja, tapi first Asian woman to win that award. So macam mana Jas ni melihat itu sebagai inspirasi Jas ni? Kalau saya sebenarnya apa yang macam saudara cakap tadi itu artikel yang sebelum ni yang saya pernah ditanya oleh Awani juga. Itu saya sebab sebelum ni apa yang membuatkan saya tak nak balik adalah sebab arwah bapak saya. Dia pernah bagi tahu dekat saya yang kalau buat something tu jangan buat setengah jalan. So kalau nak buat biar buat sampai habis. So saya nak try buktikan yang macam mana pun kita struggle, walaupun benda tu bagi saya benda tu adalah masa maksudnya lama atau sekejap insya-Allah benda tu akan sampai juga akhirnya. Perjuangan itulah perjuangan tu. So dah semakin hampir dengan cita-cita tu? Insya-Allah. Sokongan keluarga macam mana? 100% support dari Alhamdulillah saya punya keluarga yang sangat-sangat mendukung apa yang saya buat sekarang ni. So diorang punya sokongan memang tak berbelah bahagilah. Jas ni sokongan masih terusan daripada ibu kan? Panggil saya Yasmin ke? Yasmin. Dia dah confess. Sini, Jasmine sini. Jasmine sini. Jasmine. Yes. So how's your family support to your career? Tiba English. Yeah. Family saya pun sangat-sangat supportive. Tengoklah, mak I pun sampai sini pun dia ada. My father, my sisters, everyone sangat-sangat supportive. Memang dari dulu lagi. Actually, I rasa Yasmin takkan sampai sini sekarang if it wasn't for them juga lah. And of course to all my best friends out there. So dia memang tolong saya. Kenapa you gelak, ha? Dia tak boleh. Because saya sebut best friend. Sebab tu guys, best friend. Orang saya kali saya tahu memang baik dengan best friend ke? Yeah, best friend is a part of me. You know, actually, sebab bukan saja music tau, tapi when I got into content creating dekat TikTok, habislah. Semua idea saya yang memang kelakar, yang memang out of this world, saya masukkan dalam tu, and I tak sangka lah orang akan suka juga. Kita memang tak menafikan lah pentingnya social media untuk anak-anak muda kan, untuk kita mengangkat diri kita, untuk kita perkenalkan bukan saja konten kos-kosong, tapi kita perkenalkan bakat kita. Ada yang pandai memasak, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai berlakon seperti kalian berdua. Jadi itulah platform untuk kita mengetengahkan bakat kita. Betul tak, Irfan? Saya setuju, walaupun saya tak aktif kat TikTok. Saya aktif scroll je. Itu je kita. Kena buat TikTok ni. Takut loh. Macam mana nak buat TikTok? It's really, where does confidence come from? Macam tiba-tiba. Confidence tu penting, best friends ya. You just breathe in, breathe out, buat saja apa yang you boleh buat. You know, like for example, sekarang pun dah boleh main dengan, content ni sangat senang tau. You boleh duduk je, letak kamera dekat situ, cakap je pasal you punya hari. How was it? How was your day? Tapi kita ada tisu, tak ada kena kecam. Kalau kena kecam kita semacam nak nangis. Kena kecam. If you think orang kecaman tu, it doesn't kecaman tu should not affect you kalau benda tu tak betul. You know, if you have self confidence, benda tu takkan bother you pun. Betul, kena confident kan? Yes, kena confident. You just biarkan benda tu. You do you. So setakat ni kecaman yang paling besar yang Yasmin pernah hadapi? Paling besar? Ya. Honestly, paling teruk kena bila my parents kena juga. You know, like untuk saya kan, boleh je cakap apa-apa tentang saya, tapi janganlah, jangan libatkan my parents, you know. Yeah, my family is very important to me. So kalau diorang dah terlibat, I rasa sakit hati. I bertanggungjawab tau itu. So yes, so that's the most painful lah. Tapi of course, Yasmin yang pilih this path.
saya yang pilih untuk buat konten dekat TikTok untuk besarkan lagi nama saya. So I need to face the consequences. Okey, Irfan, kita ada beberapa minit terakhir ni kita bertanyakan soalan yang berkenaan dengan latar belakang background career mereka. Kita tanya berkenaan dengan hari raya kan. So kita nak tanya tradisi hari raya. Setiap keluarga tu memang ada tradisi, ada pakaian nak kena sedondon, ada yang nak kena pergi masjid masa ni nak kena rumah buka pun ada masa dia. So macam mana Jasni, tradisi keluarga Jasni sendiri? Kalau macam saya sebenarnya simple je. Yang penting kalau bagi saya, kita orang family, saya balik Sarawak, kemas rumah sama-sama, dan kalau ada kesempatan tu kita orang masak sama-sama, standby kan apa semua barang. Yang penting bagi saya spend time dengan family lah. Pergi ziarah kubur dan ziarah nenek dekat kampung, itulah. So very traditional lah. Tak ada perubahan. Tapi orang KL macam mana, Yasmin? Orang KL, you punya raya? it's very fun. Kami campur tradition tau. Filipin dengan dengan Malay tradition kami campurkan. So sometimes orang akan confused tau, sebab kat meja kami bukan saja ada lemang, ada lemang lagi. Ada rendang, ada ada kuih-kuih, tapi ada juga Filipin punya food jugalah. Because my whole family is campur darah Filipin kan. So kami akan gather juga like normal. We will gather pakai baju raya and all that, and we will eat Filipino food. I think that's the only thing different lah. And also ada karaoke. Karaoke tu memang kena ada. Wajib ya. Okay, kita dah tahu makanan gemar dari Yasmin sebenarnya lemang. Suka apa? Rendang. Saya sebenarnya paling suka ketupat. Ketupat. Tapi bukan ketupat yang beras, dia kena beras pulut tu. Itu sedap lah bagi saya. Yes. Wow. Palas, yes. Raw, well done. Yeah. Medium rare. Lemang tu, kenapa saya memang suka, is because bukan saja rendang tau. Like I love rendang, seriously, my favorite juga. Tapi lemang dip dengan sugar. Okay, that's the real way to eat. I love it. Yes. Cinta dengan gula, bukan benda lain. Sedap sangat. So you punya dinner and your dessert juga. And you can eat it all day. Yes, exactly. Jasni, di Sarawak jadi star TVS, bagaimana? Apa perkembangan berkerjaya di bawah TVS ni, bernaung di bawah TVS ni? Hari tu saya baru lepas habis shoot dengan satu production di Sibu. Itu untuk short film, tajuknya Barangkali. Itu ditayangkan dekat Methodist Chunghwa School dekat Sibu. Tapi itu diorang buat short film tu untuk ditayangkan ke festival luar lah. And then untuk alhamdulillah saya rasa sangat happy sebab dan berterima kasih dengan TVS, sebab kalau dengan adanya TVS ni, dia banyak membuka ruang dan peluang kepada anak-anak Sarawak untuk menunjukkan bakat-bakat diorang. Yang sebelum ni diorang tak tahu nak channelkan dekat mana. Tak kisahlah dari segi nyanyian ke, tarian ke, ataupun lakonan, dan apa sahaja dalam bidang seni ataupun entertainment lah. Dan saya rasa sangat bagusnya bila Sarawak ada TVS sekarang ni. Tak perlu lagi nak ke Kuala Lumpur. Betul. Dah terlepas ke ibu kota. Betul. Bekerja kat sini kerja pelik-celik dah 4 tahun dah betul, kerja betul. sini. Tapi akan kembali ke? Bukan dalam masa terdekat. Tarik nafas dalam sikit. Macam panjang, nafas panjang. Nafas panjang. Baik, itu saja untuk Lebaran Awani kali ini. Bukalah hati dan kita harapkan supaya Syawal tahun ini lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan saya akan meraihkan raya tahun ini dengan Niki. Meraihkan bersama dengan yang tersayang, buat mereka di rumah, enjoy the moment. Inilah masa untuk kita meraihkan kesyukuran dan juga kemenangan buat umat Islam yang telah berpuasa sebulan. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.
Wow.